Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. Jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya, share ramai-ramai dan juga sertai Telegram saya, Regi Jesse Rita Udin. Now, jika ada gangguan siaran, saya akan hentikan saja dan saya akan ulang mungkin lewat sikit nanti ya. So, ada ramai yang, bukan ramai lah, ada seorang dua sini sana yang bertanya, ulas sedikit perkembangan pilihan raya Presiden Amerika Syarikat yang bakal berlangsung seminggu dari sekarang ya. So I think it's 5 November or whatever. Warga Amerika akan 340 atau 50 lebih juta warga Amerika akan undi siapa harus jadi presiden. Sebenarnya berpuluh juta sudah pun mengundi. Dia ada sistem undian awal dia. So anyway, calon dia dua. Calon utama dia dua. Kamala Harris dari Parti Demokratik dan Donald J. Trump dari Parti Republican. Okay. So saya tak nak masuk mendalam ya perkara-perkara remeh yang perlu anda yang ya, sebenarnya Kennedy ya, Robert Kennedy Jr. ni dia juga sebenarnya calon di kawasan tertentu. Dia bukannya 100% telah menggugurkan nama dia daripada semua kertas undi. Di negeri-negeri tertentu dia masih ada nama dia, tetapi dia sudah pun menyokong Trump. Okey. So dia Trump versus Kamala. Now, Parti Demokratik adalah parti atau parti yang diwakili oleh Kamala ni. Dia adalah parti liberal. Dan mereka liberal ni bukan liberal biasa, mereka ni liberal lampau ya. Kemudian kita ada parti Republican yang diwakili oleh Trump, itu adalah parti konservatif. Untuk memberi gambaran, di Amerika keadaan jadi makin ekstrim, liberal ekstrim di bawah Parti Demokratik. So ya, mereka membincangkan contohnya di peringkat sekolah, jangan sebut bapa dan mak, sebut ibu bapa, parents ya, don't say father or mother. Mereka cuba kawal ibu bapa ya, cara anda hendak didik anak ya, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kemudian anak ada hak, dia bawah umur, dia ada hak tentukan badan dia nak macam mana. Kalau dia rasa, contohnya lelaki, dia rasa dia perempuan terperangkap dalam badan lelaki dan dia mahu melakukan langkah-langkah, termasuk langkah perubatan, langkah pembedahan untuk ubah diri dia, ibu bapa mereka hendak menjurus ke arah satu masa depan di mana ibu bapa tidak boleh halang. Mereka cuba kurangkan ya kawalan ibu bapa terhadap keputusan-keputusan anak mereka yang masih belum matang. Inilah liberal ya. Dan contohnya kalau lelaki yang anggap diri dia perempuan boleh masuk tandas perempuan dan sebagainya. All this is happening ya. Masuk suka, contohnya gusti perempuan. Kalau awak declare diri awak ni perempuan, awak boleh pergi gusti dengan perempuan seperti yang berlaku di Olimpik dan macam-macam lagi. So memang liberal lampau dan dia sikap atau sifat keagamaan dia kurang ya. So kalau seorang representatif dari parti mereka selalu berbicara berkenaan gereja dan sebagainya, mereka tak suka. Awak mungkin sukar percaya, tetapi Trump mewakili parti yang lebih konservatif. Dia mengutamakan ketuhanan, agama ya. Lelaki dilahirkan lelaki, maka lelakilah dia tak ada, there is no such thing as dia nak jadi perempuan. And ya, ada kesamaan ni dengan nilai-nilai kita, walaupun ada juga yang tak sama ya. Now inilah Trump, okay, mewakili Republican. So sekarang ni presiden dia adalah Joe Biden. Joe Biden adalah Demokrat
dan sekarang ni mereka tengah push agenda liberal lampau. Itu satu. Dua, Parti Demokratik ini kebelakangan ini dalam 10-15 tahun ni dia suka berperang, dan dalam keadaan-keadaan tertentu Amerika menekan negara lain untuk berbuat macam ni macam tu. Kalau tidak dia nak berperang, ada kalanya hanya kerana dia boleh. Kita boleh, kita kuat, kita buat, dan supaya kita boleh kaut keuntungan dan sebagainya, because we can. So mereka suka berperang, dan sikap suka berperang ini telah menimbulkan peperangan-peperangan yang Amerika sebenarnya gagal. Banyak peperangan adalah peperangan proksi. Contohnya yang bergaduh adalah Ukraine dengan Rusia, tetapi kita semua tahu ianya perang proksi. Sebenarnya dari belakang yang duk sondol, yang duk bantu Ukraine ni adalah Amerika. So it's actually America versus Russia. Begitu juga bila kita lihat Israel lawan dengan Hamas di Gaza, dia menentang Hamas di Gaza. Okey, yang duk sondol dengan senjata dan sebagainya Israel adalah Amerika. So dia banyak perang proksi US ini, dan dia suka perang, dan dia sedang pencilkan diri dia kerana banyak negara di dunia cuba lari daripada pengaruh kewangan Amerika. Contohnya BRICS, yang cuba menerapkan penggunaan sistem mata wang selain daripada US dollar di kalangan negara-negara yang terlibat dalam BRICS, termasuk Malaysia yang ingin masuk ke dalam BRICS. Itu sebenarnya saya sokong penuh. That is one thing Anwar has done which I really like. Okay, alright. So berbalik kepada Amerika, sikap Amerika telah menyebabkan kesan buruk kepada ekonomi dia, dengan adanya BRICS, dengan banyak perkara lain yang saya tak nak masuk di sini. Dan ini membawa kemudaratan kepada rakyatnya apabila kos sara hidup melambung tahap gila. So mula-mula mereka hendak calonkan Joe Biden. Joe Biden ni dah nyanyuk, dah teruk. Dia ada khabarnya mungkin ada Parkinson tahap tertentu, dan mereka menipu. Percaya atau tidak, hampir setahun Joe Biden tidak ada pun mesyuarat kabinet, dan setiap kali buat ucapan, dia mulakan ayat, dia tak tahu nak habiskan ayat, kemudian cakap merapu dan sebagainya. So ramai rakyat Amerika ni dah mula perasan. Di kalangan penyokong Parti Demokratik sendiri pun dah tak yakin dengan Joe Biden, tetapi pihak-pihak seperti Obama dan sebagainya cuba menggunakan media untuk menutupi tahap kesihatan sebenar Joe Biden. Dan media-media mereka adalah hampir semua media utama seperti CNN dan sebagainya, selain daripada Fox News. Fox News ni dia lebih kepada Republican. So banyak penipuan dalam media. Bila tanya contohnya wakil-wakil rakyat mereka, Joe Biden, kita bila berjumpa dengan Joe Biden, dia pemikiran dia tajam, ini itu kan. Banyak penipuan sebab mereka nak cuba menangkan Joe Biden, supaya bila Joe Biden menang, dia jadi presiden boneka lah, sebab dia dah nyanyuk kan. Jadi ada watak-watak di belakang seperti Obama, Clinton dan sebagainya yang sebenarnya benar-benar membuat keputusan dan sebagainya. Tetapi malangnya keadaan Joe Biden dah begitu teruk, mereka tak dapat nak tutup lagi. So mereka hendak gantikan dengan calon baru secara tidak demokratik, kerana biasanya nak mencalonkan seseorang sebagai calon demokrat untuk jawatan presiden, dia perlu melalui satu convention di mana dia diundi. Tapi mereka yang diundi Joe Biden, tapi akhirnya mereka memaksa Joe Biden keluar, dan mereka letak Kamala Harris yang tidak dapat satu undi sekalipun untuk dijadikan calon Perdana Menteri. So mereka terdesak, mereka guna cara tidak demokratik. So Kamala ni dimasuk lambat. So dia ada 90 lebih hari sahaja atau 100 lebih hari sahaja untuk berkempen. Dan Kamala ni bukan cerdik. Masalahnya sampai hari ini bila dia berucap dalam bahasa Inggeris we call it a word salad lah.
Dia bercakap banyak, nampak macam rumit dia bercakap, tapi satu apa pun maklumat kita tak boleh dapat daripada percakapan dia, menyebabkan sehingga hari ini rakyat Amerika tertanya-tanya apa sebenarnya dasar Kamala Harris berhubung dengan immigration, open border, apa orang kata abortion dia tahulah. Abortion satu-satunya yang Kamala cerita, jika saya menang, wanita boleh tentukan dia nak buat apa dengan anaknya, bayi dia nak buang ke apa ke, pada tahap mana pun kita benarkan, ya. Tapi yang lain, immigration orang tak tahu. Kemudian ada lagi satu, selain daripada immigration, border policy adalah, so orang tak tahu, dia tak kenal, dan dia takut pergi interview yang rumit. Dia cuma pergi kat interview yang memang orang-orang depa, media-media depa yang sudah diatur soalan macam mana nak tanya, dia nak jawab macam mana. Itu pun orang tak faham apa yang dia cakap. Jadi populariti Trump makin meningkat sehingga, ya, kalau anda rujuk the polls, they call it the polls, tinjauan-tinjauannya tak tepat, because kalau awak mengikuti lebih mendalam kepada politik Amerika dan awak siasat sampai lubang cacing the polls and buat analisis, anda akan dapati buat pertama kali sejak Ronald Reagan, sokongan terhadap calon Republican luar biasa. Contohnya Trump semalam ke 2 hari lepas dia pergi ke Madison Square, New York. New York ni memang pekat Demokratnya. Kalau dulu mana-mana calon Republican bertanding atau berucap di New York, berkemungkinan besar akan ada tunjuk perasaan ke atau perarakan ke apa sampai beribu-ribu orang kan. Kali ini tak terjadi, malah yang keluar di New York untuk menyokong Trump memang berbelas ribu di Madison Square. So New York sebuah negeri yang memang tradisinya dia sokong Demokrat, dia sudah nampak tanda-tanda kalih kepada Republican. Jadi tidak mustahil pada pemilihan presiden kali ini, bukan hanya calon Republican iaitu Donald Trump menang, dia menang dengan majoriti yang cukup besar, dan buat kali pertama sejak Presiden Bush yang ada dua Presiden Bush yang pertama kan, calon Republican bagi jawatan presiden bukan hanya menang presiden tapi juga menang undi popular. Nah, apakah maksud ni kepada seluruh dunia dan Malaysia? Jika Trump menang, lanskap politik dunia akan berubah kerana dia sekarang sedang memburu semua pihak-pihak, bukan memburu, dia hendak hentikan semua sogokan Amerika kepada perang di seluruh dunia. Itu satu. Kedua, ada keyakinan amat tinggi jika Kamala menang, perang dunia ketiga akan berlaku lambat laun. Tapi jika Trump menang, boleh selamatkan dunia daripada perang dunia ketiga. Dan yang lebih penting lagi, Trump, dalaman negara mereka saya tak nak bincang lah, dia akan keluarkan semua illegal immigrants dan sebagainya, tetapi dia akan kaji semula hubungan Amerika dengan semua negara-negara sebegitu rupa supaya jadi dasar Amerika kepada kita sebagai contoh, kepada pemimpin kita, semua ni akan dikaji semula, ya. Pendekatan akan dikaji semula. Now, of course, kalau kita nak remeh, kita akan kata tak kisahlah Trump ke Kamala ke, mereka pro-Israel. Yes, Amerika ni pro-Israel. Banyak negara dunia pro-Israel. Kita juga melakukan hubungan perdagangan, perniagaan dengan negara-negara tersebut. So itu bukan masalahnya, ya. Lainlah kalau syarikat yang membantu Israel datang dan macam contoh BlackRock dan sebagainya, itu saya tolak. Tapi kita tak sokong Israel, kita menentang Israel.
Tapi itu urusan Amerika dengan Israel. Babak kalau mereka bekalkan senjata, mereka sokong perang itu kita tolaklah. Amerika sepatutnya jangan sokong perang, jangan beri senjata dan sebagainya. Kalau Trump masuk, Trump anti peperangan. Trump tak mahu Amerika dilihat sebagai negara yang berperang, sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kalau nak bincang sesuatu, pergi sana bincang, nyatakan dasar kita. Kalau mereka tak setuju, kita boleh nilai semula hubungan diplomatik dan sebagainya, tapi we mean business. If you want to be friend with us or enemy with us, tapi dia tak mau kalau boleh sampai perang. Okay, that is Trump. Saya dah lama ikuti Trump dan juga politik Amerika ini. Atas dasar itu, saya sokong jika Donald Trump kembali sebagai Presiden US. Ya, ianya untuk jangka masa yang panjang akan menjurus kepada satu penyelesaian kepada perang-perang yang sedang berlaku dan mengaibkan termasuk saudara-saudara kita. Ya, of course dia masuk dengan serta-merta benda tu tak akan terjadi. Ya, dan mereka akan terus menjadi sekutu Israel, itu hak mereka. Itu saya tak persoal. Tetapi menyokong perang itu, saya hendak ianya ada titik nokta. Dan banyak perkara lain akan berlaku, ya, sebab Amerika kalau saya nak masuk mendalam perkara-perkara itu, mungkin ada di antara anda tidak faham, ya. So anyway, ini menjawab soalannya kepada saya. Regi cerita sedikit berkenaan apa yang berlaku di Amerika. Ini adalah pilihan raya dalam zaman kita, zaman moden ni, mungkin pilihan raya terpenting di dunia, paling genting di dunia, sampai ketakutan di belah Demokrat, sehingga ada 2 percubuhan membunuh Trump dalam hanya selang beberapa minggu sahaja. Ada percubaan untuk memenjarakan dia, sebab mereka tahu kali ini dia masuk, dia akan kaji semua, termasuk dasar ketenteraan, dasar apa, semua dia akan kaji, dan semua dia akan pergi bincang, dan semua dia akan nyatakan dengan jelas apakah pendirian Amerika berkenaan dengan negara-negara ini. Dia bukan nak perang, dia bukan nak paksa, dia cuma minta negara-negara memilih. Ya, so it's the most important presidential election in history, dan pihak Demokrat sedang panik. Dan sekarang sebab itu, kalau awak dengar kempen Kamala Harris atau awak baca media-media yang pro Harris seperti CNN dan sebagainya, mereka sampai buat retorik-retorik berbaur kebencian lampau dengan penipuan demi penipuan. Ya, Trump ini macam Hitler, Trump macam ini, macam tu. Mereka dah terdesak gila. Ya, terdesak gila, keterdesakan amat gila. Ya, so ini kepada mereka yang berminat lah, yang tanya saya lah. Ya, okay, so itu sahajalah. Alright, sehingga kita berjumpa. Terbaik Tuan RJR penyelesaian. Okay, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.